الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وبارك وسلم ثم إلى صاحب المؤلف السيد محمد أمين بن إدريس بن عبد الله بن عمر بن شيخ بن بكر بن سالم بن بعلوي الحسيني وكل مشايخه ومشايخنا أهله وأهلنا ومسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah kita baca dulu doa mula belajar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa ka'inun fi 'ilmika aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada 'adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'i wajhillahi wa mardatih ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi wa subhanahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghrina bi'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu alaina hatta taruddahu ilaina wa qtahtiyajna ilayhi ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadih wa ilaihi yarja'ul amru kulluhu biya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi waf'al kadzalika bi ahbabi abadan ya rabbal alamin. Warzuqna kamal al-futuhal arifin wal fiqha fid din ma'a kamal al-ikhlas wa sidqi wal yaqin wal afiyah wal ghina wan nasri wal hifz wan naf'i wal intifa' wa khairatid darain wa ulumil awwalin wal akhirin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita mengulang kaji berkaitan dengan ibadah puasa dan berkaitan dengan kelebihan bulan Ramadan yang kita gunakan kitab untuk sebagai rujukan Marhaban Ya Ramadan. Saya jawab salam dulu pada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini daripada Puan Hayati dan Puan Elvira. InsyaAllah kita sambung pada bab yang ke-6. Bab ke-6 dah, insyaAllah. Sesi yang ke-13, bab yang ke-6 pada muka surat 91. 1/3 lah kitab ni. Sekejap je. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi kita manfaat, tak sangka-sangka. Sekejap je tempoh dia. Cuma kita kena sabarlah. Baik, jadi kita sambung pada bab mubtilatis saum. Bab perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi disebutkan di sini oleh pengarang kitab hafizahullah taala, hal yang dapat membatalkan puasa terbahagi kepada dua bahagian. Ni kena ingatlah ni. Sebagaimana yang berikut. Yang pertama adalah hal-hal yang dapat menghapus pahala puasa tetapi tidak membatalkan puasa. Seperti berbohong atau memandang perempuan ajnabiyah selain mahramnya dengan
disengaja. Dengan disengaja tu dengan sengajalah. Dan tanpa terdapatnya uzur yang dibenarkan oleh syariat. Hal yang kedua adalah hal-hal yang dapat menghapus pahala puasa dan juga membatalkan puasa seperti makan atau minum dengan disengajakan pada siang hari. Jadi ada dua bahagian. Ush, berperasan. So TV tu. Ada dua bahagian. Yang pertamanya membatalkan pahala puasa, tak batalkan puasa. Tu yang pertama. Yang kedua, batalkan pahala puasa dan batalkan puasa. Kan ada beza. Yang pertama, batalkan pahala puasa, tak batalkan puasa. Yang kedua, batalkan pahala puasa dan batalkan puasa tu sekaligus. Nampak? Yang pertama tu pahala puasanya ada, pahalanya tak ada. Ni orang yang menderita kat akhirat ni. Rasa banyak amal lah buat. Mana pahala saya ya Allah? Mana ada, dah habis lah. Kan? Kenapa habis? Dia adalah sebab-sebab yang habiskan pahala tu. Ni. Yang kedua memang batal terus. Puasa batal, pahala pun tak ada. Jadi kita pergi dulu kepada bahagian A tu. Hal-hal yang dapat menghapus pahala puasa akan tetapi tidak membatalkan puasa. Puasa ada, pahala tak ada. Ini tahu daripada mana? Daripada hadis Nabi SAW. Nabi sebutkan di sini, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Dan dalam hadis lain Nabi kata, a'iffu siyama fa inna siyama laisa min at-ta'am wala min asy-syarab walakinna siyam min al-ma'asi. Ya Rabb. Berapa banyak dari orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga, haus. Ya Allah. Dan Nabi sebut, muliakanlah ibadah puasa. Sesungguhnya puasa bukanlah hanya dengan tidak makan dan tidak minum, akan tetapi puasa yang sesungguhnya adalah menahan diri daripada maksiat. Kita belajar puasa ni ibadah mulia. Ibadah mulia. Mulianya ibadah puasa ni sampai Allah Ta'ala sendiri yang nak bagi ganjaran kepada orang yang berpuasa. Itu mulia ibadah puasa. Kalau ibadah lain tu dia dah ada dah. Dia punya markah-markah kalau boleh buat. Markah pahala lah. Kalau buat dapat begini, dapat begini. Puasa ni Allah Ta'ala tak kata macam tu. Siapa puasa aku bagi. Masalahnya apa yang Allah Ta'ala bagi tu? Itu yang ulama' kata puasa ni istimewa. Sebab rahsia antara Allah dan pembuat atau pemuasa. Yang berpuasa tu. Yang puasa tu. Istimewa dia jadi hubungan yang rahsia. Sebab orang berpuasa rahsia. Bila dia berahsia dalam hubungan daripada Allah, maka Allah rahsiakan ganjaran tu daripada orang lain. Sebab tu ibadah puasa tu tak pernah rendah. Sebab tu kita bila dengar orang puasa je, kena lahirkan rasa kagum. Bukan sebab ibadah tu, sebab ganjaran tu. Bukan semua orang Allah Ta'ala bagi puasa. Ada orang niat nak puasa pukul 8 dah ajak ada orang lain ajak pergi makan kan. Dia pun buka. Tapi ada orang boleh tahan sampai petang, sampai maghrib. Masya Allah. Maksudnya ada orang yang Allah Ta'ala pilih untuk ibadah puasa tu. Tiba-tiba orang yang berpuasa tu tak dapat apa-apa. Ganjarannya tak dapat. Tak dapat. Jadi Nabi sebut ni, berapa ramai orang yang berpuasa. Dia tak dapat apa-apa pun daripada puasanya. Apa yang tak dapat tu? Ganjaran tu. Kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Dia rasa letih lah ni puasa ni. Banyak pahala ni. Timbang kat akhirat tak ada. Na'udzubillah. Jadi Nabi jelaskan dalam hadis yang lain, muliakanlah ibadah puasa. Sesungguhnya puasa bukanlah hanya dengan tidak makan dan tidak minum. Maksud orang yang puasa, jangan rasa mujahadah dia tinggi kalau dia tak makan dan tak minum saja. Puasa dia nilai tinggi puasa dia sebab dia tahan diri daripada maksiat. Sebab tu ada setengah ulama, kata-kata ulama, orang yang tak melakukan maksiat pun puasa juga. Bahkan kadang-kadang lebih tinggi ganjaran dia daripada orang yang sedang berpuasa sebab dia tak buat maksiat. Orang yang puasa tu buat maksiat. Faham tak saya? Jadi ibadah zahir
tak menyebabkan kita mulia. Yang memulia kita adalah ibadah zahir yang disempurnakan dengan ibadah batin tu. Apa yang kita nak faham dari sini? Ibadah puasa tu tujuan dia tahan diri daripada maksiat. Dengan belajar tinggal perkara-perkara yang kita nak buat. Sedap tu buat status tu, tulis. Puasa tu ajar kita tinggal maksiat. Tak payahlah masuk status lah. Kena masuk status. Puasa tu ajar kita tinggal maksiat. Jalan nak tinggal maksiat tu, biasakan tinggal perkara-perkara yang kita teringin nak buat. Selalu buat. Makanlah, minum. Ni perkara biasa kan. Orang biasa entertain apa yang dia nak, dia akan melangkaui perkara tu kepada apa yang tak sepatutnya dia nak buat. Faham tak saya? Maksudnya, orang yang selalu entertain keinginan. Apa entertain keinginan? Layan nafsu. Layan nafsu dia. Asal teringin je buat. Asal teringin je beli, makan. Orang ni akan jatuh kepada maksiat. Dia dah duduk di batas. Apa tu? Batas larangan nafsu. Kita ni Nabi larang ikut hawa nafsu sebab orang yang terlalu mengikut hawa nafsu akan jatuh kepada nafsu maksiat tu. Orang yang selalu, dia ada dalam kitab kita hari tu kita sebut, jangan banyak cakap perkara yang tak penting. Maksudnya perkara sia-sia. Apa alasan dia? Sebab nanti habis tajuk perkara tak penting tu, akan cakap tentang orang lain pula, dosa. Maksiat, mengumpat. Cerita tentang perkara-perkara yang sia-sia, habislah tajuk tu. Sekarang nak cerita apa? Sebab dia tak berhenti cakap ni. Jadi dia perlu bercakap. Jadi apa dia nak cakap? Akhirnya ada tajuk-tajuk yang sensitif. Dia pun buka umpatan. Jadi ulama' kata sebelum pergi pada mengumpat, berhenti cakap lebih-lebih. Cakap yang elok-elok sahaja. Samalah dalam bab puasa, nak tinggal maksiat, jangan layan nafsu. Sebab maksiat tu nafsu lah. Maksiat tu lah keinginan kepada keburukan. Itu maksiat. Asalnya. Perkara-perkara buruk yang kita buat kerana ada keinginan. Keinginan tu kenapa? Sebab biasa dilayan. Orang yang selalu tak boleh kalau nasi dia tak ada ayam. Tiba-tiba satu hari tu tak ada ayam. Jadi dia punya marah tu sebab tak ada ayam tu lain macam kan. Kenapa dia boleh marah sebab tak ada ayam tu? Sebab dia dah biasa entertain nafsu dia. Jadi bila tak ada ayam tu, dia entertain marah dia tu. Layan lah marah ni, marah. Faham ke saya cakap tu? Jadi ibadah puasa tu melatih kita tinggalkan makan dan minum yang berlebihan untuk tinggalkan maksiat. Itu saja. Jadi tapi ada orang yang maksiat tak tinggal, lapar dan dahaga je dapat. Itu sebab tak menjiwai ibadah puasa. Boleh. Okey. Faedah. Ni nak cerita apa perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa tu. Ada soalan di sini. Apakah ribah, namimah atau kizib dan juga maksiat-maksiat yang lain dapat membatalkan puasa ataukah hanya sebatas menghapus pahala puasa saja? Ini perbahasan ulama'. Ribah tu maksudnya mengumpat. Namimah tu maksudnya, kalau bahasa Melayu kita mengadu domba. Mengadu domba ni apa? Talam dua muka. Dengan orang lain cakap lain. Ni laga-laga kau orang lah. Laga-laga kau orang, namimah. Melaga-lagakan. Kizib ni bohong. Adakah maksiat? Ini semua maksiat-maksiat mulut maksiat-maksiat mulut. Maksiat-maksiat mulut ni masya-Allah senang dibuat, berat ditanggung. Berat ditanggung. Akhirat tu maksiat paling banyak kena hukum tu maksiat mulut lah. Jadi maksiat-maksiat ni ada orang tanya, adakah dia membatalkan puasa atau batalkan pahala puasa saja? Jadi ada ulama bahas di sini. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita lah, dapat menghapus pahala puasa dan tidak membatalkan puasa. Jadi maksiat-maksiat mulut ni, mengumpat, melagakan orang ni, bohong, ini batalkan pahala saja, tak batalkan puasa. Tapi dalam mazhab yang lain, menurut pendapat Imam Al-Auza'i, ulama besar juga, dapat menghapuskan pahala puasa dan juga membatalkan puasa. Ni mengumpat je batal puasa. Macam mana teringin nak makan, macam teringin nak mengumpat, dua-dua tu batalkan puasa. Hati-hati.
Ya, kan? Menurut pendapat Imam Al-Azra'i, tadi Imam Auza'i, ini Azra'i, terkena dosa dari maksiat tersebut, akan tetapi tidak mendapatkan pahala puasa, akan tetapi tetap mendapat pahala puasa dan tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang ketiga. Dosa dapat, pahala dapat, pahala dapat. Dosa dapat, pahala dapat, puasa dapat. Ini yang ketiga lah, semua dapat. Yang kedua, dua-dua dapat. Batal puasa, pahala pun tak ada. Yang ketiga, yang pertama yang atas tu, pahala tak dapat, puasa dapat. Jadi ada beza-beza lah. Jadi kita tak nak lah nanti, kalau dapat Allah Ta'ala ambil yang nombor satu tu, okey juga akhirat. Pahala ada, puasa tak ada. Ataupun yang nombor 3 tu, tiba-tiba yang nombor 2 tu diguna pakai dekat timbangan akhirat. Menayalah kita. Na'udzubillah. Itu dalam dalil kitab Bushrul Karim ada syarah tu lah. Kemudian ada anak panah tu, kita tengok kat situ. Di antara perbuatan-perbuatan yang dapat menghapus pahala puasa tapi tidak membatalkan puasa adalah berikut. Ni kena hafal ni. Ni tujuan dia jaga kualiti puasa. Jaga kualiti puasa. Sebab puasa tu bukan tentang zahir. Puasa tu tentang batin. Puasa tu bukan tentang orang tahu bau mulut kita ni puasa. Puasa tu tentang hubungan kita kepada Allah. Jadi kita kena jaga ni semua benda-benda yang menjaga, yang ada kaitan dengan Allah. Perkara-perkara tersirat. Yang pertamanya ribah. Ribah ni bahasa Arab, istilah. Adalah membicarakan kekurangan dan keburukan orang. Tu ada kekurangan dan keburukan. Tu. Membicarakan kekurangan satu. Yang keduanya keburukan orang lain. Meskipun memang benar keberadaan hal tersebut. Walaupun betul. Masya Allah. Astaghfirullah. Kan? Ribah ni adalah, banyak kali ulang tu. Ribah ni adalah membicarakan sembang-sembang santai. Kan? Kekurangan dan keburukan orang lain. Kebaikan tak masuk dalam ni. Dia ada 2 je tajuk dia. Kekurangan dan keburukan orang lain. Meskipun memang benar keberadaan. Walaupun memang betul ada. Saya bukan bohong. Memang sifat tu ada pada dia. Memang dia pembohong. Tu kan. Contohlah kan. Kemudian masalah ni maksudnya dia nak detailkan lah. Jika seseorang yang dalam keadaan berpuasa meribah. Dia guna perkataan mengunjing. Bahasa Indonesia lah kan. Meribah. Mengumpat lah. Orang lain. Maka dia akan mendapatkan dosanya ribah. Satu dapat dosa. Dosa mengumpat tu dapat. Juga terhapuslah pahala puasanya. Pahalanya hilang. Kan? Dan jika dia bertaubat, maka terhapus baginya dosa ribah. Adapun pahala puasanya, maka tidak kembali lagi. Rugi saja. Tetap terhapus. Dia mengumpat, dosa dapat, dosa mengumpat dapat, pahala puasa tu dah kena makan dengan dosa tadi. Jadi pahala puasa kena makan dengan dosa mengumpat. Dia taubat. Dosa tu hilang, pahala tu masih juga tak dapat. Takkan kembali. Jadi dapat apa? Lapar dan dahaga saja. Kan? Jadi jangan mengumpat. Susah Ustaz. Memanglah. 11 bulan tak tinggal, sebulan nak tinggal, tak jadi. Sebab tu 6 bulan sebelum kena tinggalkan. Kemudian dalam bintang tu dia, macam bunga tu, hukum ribah, hukum mengumpat ni adalah haram dan termasuk dosa-dosa besar. Masuk dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ni kalau Allah Ta'ala tak ampun, nanya termasuk dosa-dosa besar. Taubat dosa-dosa besar ni bukan istighfar, astagfirullah, tak jadi. Dia kena sungguh-sungguh taubat nasuha. Taubat nasuha ni tanda dia lepas buat tak nak buat dah. Lepas taubat tu tak nak buat dah. Jadi kalau ada keinginan setelah bertaubat yang kita kata taubat nasuha, tapi masih ada keinginan untuk bertaubat tu masih belum lagi selesai taubat tu. Nasuha tu kan maksud dia murni kan. Jernih daripada keinginan buruk tu. Tu taubat nasuha. Dah tak nak buat dah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang telah dianiaya, dizalimi, maka diperbolehkan
Dan Allah Ta'ala adalah maha mendengar lagi mengetahui, maha mengetahui. Ini dalil lah ni. Para ulama menerangkan makna ucapan buruk yang tertera di dalam ayat di atas, di antaranya adalah dengan mencela orang lain. Mencela orang lain. Maksud mencela ni depan-depan lah. Mencaci maki, membicarakan keburukan orang lain, sama ada secara depan ataupun belakang. Kalau secara depan itu mencela. Kalau secara belakang, kalau bahasa Melayu kita mengumpat lah. Kemudian menyinggung perasaan orang dan lain sebagainya. Ni semua dengan niat-niat menjatuhkan lah, niat-niat buruk. Ribah ni sebab niat buruk. Mengumpat ni niat buruk lah, mana ada mengumpat niat baik. Kan? Kita ni nak ambil pelajaran. Itu orang yang cakap tu kena betul-betul tapis apa yang dia cakap. Betul tak dia cakap keburukan orang lain tu untuk ambil pelajaran? Dia dapat pastikan tak orang yang dengar ucapan buruk tentang orang lain tu juga ambil pelajaran? Dia kena pastikan. Kalau dia cakap, kita cakap keburukan orang ni untuk ambil pelajaran, tapi dalam hati dia sebenarnya memang ada keinginan cerita tentang keburukan orang lain, jangan cakap. Jangan berani-berani cakap. Dan kalau orang yang mendengar tu daripada kalangan orang yang mudah berburuk sangka kepada orang lain, jangan dicakap juga. Kan asalnya ribah, kemudian jadi namimah. Asalnya cerita keburukan, kemudian belaga orang tu kan. Sebab tu ada orang, dia belum kawan lagi dengan orang lain, tapi dengar cerita daripada yang bercerita ni, dia langsung tak nak kawan dengan orang tu. Sebab apa? Orang tu tak baik. Dengar dari mana? Orang ni. Pernah kawan tak? Tak. Itu penyakit zaman kita. Belum kawan dah benci. Tak boleh lah tengok muka dia ni. Muka ahli maksiat gelap ni. Tak. Macam mana? Ada. Itulah, itu racun lah. Itu racun. Na'udzubillah. Nabi kalau ada orang sebut keburukan orang lain, yang Nabi marah dia. Engkau ni apa hal ni? Kan? Ada orang bawa berita tentang ada seorang syekh tu. Ada orang mengumpat dia, tapi syekh tu tak dengar. Anak murid dia datang. Anak murid dia kata, "Syekh, kau nak tahu tak, Syekh? Tu orang tu dia cerita tentang keburukan kau begini. Kan? Buruklah orang tu." Syekh tu kata, "Aku asal ni tak ada masalah pun dengan orang tu. Dia panah tapi tak kena." Faham maksud? Dia mengata tapi tak dengar, tak tahu. Hubungan baik. Dia panah tapi tak kena. Tapi panah yang terlepas tu engkau ambil, kau cucuk dekat hati aku. Tak. Dia cakap kat anak murid dia. Maksudnya berita yang aku tak dengar, hilang sudahlah. Kenapa nak bawa pada aku? Apa tujuan kau buat macam ni pada aku dengan dia? Jadi orang yang menyampaikan yang ni, ini orang yang beratlah dia punya kesalahan. Dia dah melaga-lagakan orang yang belum lagi ada hubungan. Na'udzubillah. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak letakkan, ada hikmah kan. Allah Ta'ala nak letakkan orang kepada tempat yang buruk. Allah Ta'ala jadikan dia pembawa berita yang buruk. Na'udzubillah. Lagi takut kalau dia rasa dia baik pula. Saya buat ni untuk jaga. Habis cerita. Faham saya cakap ni? Bil-bil ni. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, surah Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka." Ya Allah. Jangan ada prasangka kan. Prasangka ni sangka-sangka lah. Kita tak boleh hidup tenang kalau dalam hati kita ada sangka-sangka. Orang tu tak macam tu, kita sangka-sangka macam tu. Dia dengan dah rasa bahagia, dah boleh bercuti pergi mana-mana, kita duduk rumah terperap memendam prasangka tu. Kenapa dia macam tu? Dia tak macam tu pun, tapi kita sangka. Jadi Allah Ta'ala dah bagi tahu awal dah ni. Wahai orang beriman, janganlah, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Ada prasangka sikit, boleh. Tapi lebih-lebih tak boleh. Sebab sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah pula sebahagian daripada kalian mengunjing ataupun meribah, mengumpat orang lain. Apakah salah seorang daripada kalian suka hendak makan daging saudaranya yang telah mati? Ini bukan tanya ni. Ni nak bagi tahu. Nanti kalau akhirat, di antara tanda orang yang mengumpat orang lain, dipaksa makan daging orang lain. Kat akhirat tu kan kesalahan dia tu. Itu Ustaz Fahmi baca apa tu? Surah Mi'raj kan? Dihidangkan 2 talam daging
Satu yang dimasak baik, satu lagi yang mentah busuk. Jadi orang dalam riwayat tu perempuan lah, dia makan yang busuk. Kenapa ni? Makan daging kawan dia sendiri. Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kan? Ni bagi tu Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat ni sebab innallaha tawwab, sesungguhnya Maha penerima taubat. Kalau dah terbuat maka jangan buat lagi. Dan Maha penyayang maksudnya sebab dia sayanglah dia bagi tahu. Kalau dia tak sayang dia biar kita kena hukum. Jadi Allah Ta'ala ni memang nak kita selamat. Wahai orang-orang yang beriman, jadi pesanan ni untuk orang beriman. Kalau kita orang beriman, maka tanda beriman jauh daripada prasangka yang berlebihan. Ada prasangka itu biasa dalam hubungan, tapi berlebih-lebihan tak boleh. Kan tak boleh. Merosakkan hubungan, rosakkan diri sendiri juga. Kan yang zaman kita ni kan budak-budak kena apa tu? Penyakit apa tu? Mental lah. Bipolar. Benda semua-semua tu kan. Sebab banyak sangat fikir apa yang ada dalam hati orang. Macam mana perasaan dia, sangkaan dia pada saya. Lah kenapa? Tak penting pun. Kalau dia sangka kita buruk, tak semestinya betul. Kalau dia sangka kita baik, Alhamdulillah. Kita hidup atas prasangka orang, kita yang tak bahagia. Tapi orang banyak pilih jalan itu. Macam mana nak bagi nasihat? Kan? Kemudian kisah yang pertama disebut sini. Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu rahimahullah taala. Ini ulama besar. Andaikan aku, ni kalau tips nak mengumpat. Tips nak mengumpat. Andaikan aku ingin mengumpat, mengunjing, meribah seseorang, maka aku akan meribah kedua orang tuaku. Kalau nak mengumpat, aku akan mengumpat ibu bapaku. Kenapa pula? Kerana mereka berdua lebih berhak untuk mendapatkan pahala-pahalaku. Kalau nak bagi mengumpat ni kan pahala orang tu bagi kan. Baik bagi kat mak ayah kita. Tapi sanggup ke kita mengumpat mak ayah kita? Jadi asalnya janganlah buat langsung. Kan? Jangan buat langsung. Fikir nak ngumpat yang ngumpat mak ayah lu. Kan? Buat jadi anak taat. Na'udzubillah. Ni nak cerita beratnya mengumpat ni. Kisah kedua, seseorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Masyhur Imam Hasan Al-Basri ni, rahimahullah ta'ala, dan mengkhabarkan kepadanya bahawa terdapat seseorang telah meribah beliau. Masya Allah. Maka Al-Imam Hasan datang kepada orang yang telah meribahnya itu dan membawa satu nampan bekaslah yang berisi makanan seraya berkata, ini adalah hadiah untukmu. Masya Allah. Kerana aku mendengar bahawa kamu telah memberikan hadiah berupa pahalamu kepadaku. Masya Allah. Jadi kita kalau ada orang mengumpat kita, jangan marah. Kita kena suka. Kena suka. Sebab kita tak buat apa-apa dapat pahala. Kan? Masya Allah. Sebab tu ulama kata, di antara tanda Allah Ta'ala nak bagi pahala pada seseorang, Allah Ta'ala jadikan ada orang mengumpat tentang dia. Jangan marah. Itu hadiah daripada Allah. Kalau kita hadapi dengan sabar, kita untung dua kali. Satu pahala mengumpat orang tu, satu pahala kita sabar tu. Tapi nak sabar tu susahlah. Tapi berbaloi kalau sabar. Kan? Tempuh susah yang sekejap untuk kesenangan berpanjangan tu kan berbaloi. Kena berlatih lah kan. Kisah yang ketiga, Al-Imam Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seorang hamba akan menerima buku amalannya pada hari kiamat, dan di dalamnya akan terlihat pahala amalan-amalannya, sedangkan dia tidak pernah merasa melakukannya selama di dunia. Buka ni bukan saya punya. Maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, dari manakah pahala amalan-amalan ini? Maka Allah Ta'ala menjawab, daripada orang-orang yang telah meribahmu. Masya Allah. Ini khabar-khabar gembira. Tapi perlu ditempuh dengan sakit lah. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Kemudian, faedah satu. Diperbolehkan meribah. Ni syarat kalau nak mengumpat ada pada 6 tempat. Hukum asal ribah adalah haram. Asalnya tak boleh buat langsung. Haram hukumnya, berdosa kalau buat. Kecuali pada 6 masalah. Maka diperbolehkan.
Sebahagian ulama menjelaskan 6 masalah tersebut dalam mutara syairnya yang berikut. Jadi kita baca terjemahannya. Mengumpat kekurangan orang lain bukan termasuk kategori ghibah yang iaitu diperbolehkan pada 6 tempat, pada 6 masalah. Yang pertamanya, daripada orang yang dizalimi, maka boleh membicarakan orang yang telah menzaliminya kepada hakim. Ni yang pertama, boleh. Kat mahkamah boleh. Luar mahkamah tak boleh kan. Luar masjid kan, dekat padang tak boleh. Yang kedua, orang yang menerangkan sifat seseorang kepada orang lain dengan tujuan yang baik. Ni mengumpat tujuan baik. Apa ngumpatnya tu? Menerangkan sifat seseorang kepada orang lain dengan tujuan yang baik. Mengumpat menceritakan kekurangan dengan tujuan memberi panduan. Contoh dia macam orang tu adalah tu yang kulit gelap tu, tujuan dia nak tunjukkan jalan pergi ke rumah orang tu, bukan nak mengumpat. Kan bagi isyarat. Yang mana adalah tu? Yang tu kan sebutlah kekurangan-kekurangan tu. Oh yang itu. Bukan mengumpat tu tujuan dia untuk mengumpat ni, habis cerita buruk tambah lagi cerita buruk lain. Kan. Yang ni nak bagi tujuan yang baik, maksud nak tunjuk. Contohnya nak tunjukkan tempat. Kemudian ketiga, orang yang memberi peringatan kepada orang lain, jangan buat demikian. Ni jangan buat kesalahan ni. Cuma ada ulama letak syarat, jangan sebut nama. Kan? Jangan sebut orang spesifik ke orang dia. Yang keempat, orang yang menunjukkan kefasikannya, maka boleh untuk meribahnya. Maksudnya orang yang buat dosa secara terang-terangan. Kan? Berzina terang-terangan. Ini boleh mengumpat supaya orang lain menjauhi dia. Kan? Ini bukan keburukan yang disorokkan. Keburukan yang disorokkan. Contohnya orang tu terzina ada ke? Terzina. Terbuat maksiat zina lah kan. Kemudian disorok-sorokkan. Oh kita tahu hebah-hebah kan. Itu mengumpat. Yang ini kes dia memang berzina tengah-tengah padang. Tengoklah kan. Contoh kan. Memang tak malu dengan maksiat. Maka kita boleh untuk meribahnya dengan tujuan menjauhkan orang daripada. Sebab orang maksiat secara terang-terangan ni kena dijauhi. Yang pertamanya dipulaukan dia sebab itu hukuman agar dia insaf. Yang keduanya agar keburukan dia tak menjangkiti kita. Jadi kalau ada orang buat dosa terang-terangan dan tak malu dan tak rasa bersalah, ni bolehlah cerita tentang tu. Kemudian kelima, orang yang menanyakan hukum. Ni pun sama dekatlah dalam hal ehwal hakim ataupun qadi tanya hukum. Atau yang keenam, orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran, maka boleh baginya untuk menceritakan orang yang berbuat mungkar tersebut. Ni contohnya cakap dekat pegawai agama tu, dekat rumah tu ada orang berzina tu kan. Tolonglah pergi buat sesuatu tahan. Tu diperbolehkan untuk mencegah kemungkaran. Lain daripada tu tak boleh. Santai-santai tak ada tajuk kita buka, kita cerita pasal benda ni. Tak boleh lah. Anjuran untuk menjauhi ghibah. Kalau ada penyakit, tentu ada ubat. Kalau ada penyakit tu dalam diri kita, kena cepat-cepat rawat lah. Kan? Kita jangan tengok dekat diri orang, kita tengok diri kita dulu. Meskipun ghibah pada 6 masalah di atas, hukumnya adalah boleh. Tapi sunat juga ditinggalkan. Boleh, tapi sunat ditinggalkan. Sebab kita takut nanti tergelincir pada yang tak boleh tu. Kan? Dah habis tajuk tu, tujuan-tujuan di atas, lanjut pula pada tajuk lain pula. Payah. Jika ghibah tersebut untuk perkara yang sunnah, seperti orang yang memberikan peringatan kepada orang lain. Akan tetapi jika ghibah tersebut berhubungan dengan perkara yang wajib, seperti untuk membantu orang yang dizalimi, maka wajib untuk dilakukan. Boleh. Sunat ditinggalkan kalau sunat ditinggalkan jika ghibah tersebut untuk perkara yang sunat. Ini orang untuk memberikan peringatan kepada orang lain. Ini sunat je bagi peringatan pada orang. Jadi sunat dibuat, sunat juga ditinggal. Kan? Tapi kalau wajib dibuat, wajib bantu orang, wajiblah kita cerita keburukan orang yang nak dibantu tu, ataupun kelemahan. Itu adalah dalil dia tu lah, bawah tu. Kemudian namimah. Disebut di sini, namimah adalah menyebarkan fitnah. Fitnah ni, fitnah bahasa Melayu lah. Yang ini mengadu domba. Fitnah bahasa Melayu ni tuduhan lah.
tuduhan. Fitnah bahasa Arab maksudnya ujian. Fitnah bahasa Melayu maksudnya tuduhan. Mengadu domba, melaga-lagakan lah, agar terjadi perselisihan pertengkaran atau memutuskan hubungan antara dua orang atau dua kelompok yang sedang bersatu. Ni lagi syaitan ni. Hukum namimah adalah haram termasuk dosa-dosa besar. Sama macam ribah tadi. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'i binamim. Dan janganlah kamu mentaati setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Dia banyak bersumpah demi Allah. Betul apa? Saya sumpah. Tu orang banyak bersumpah ni biasanya banyak bohong lah. Yang banyak mencela, yang ke sana kemari menghambur-hamburkan fitnah. Ni orang ni kena jauh. Dalam hukuman ni kena kurung orang ni. Sebab dia pergi mana-mana bawa kerosakan pada orang lain. Ni antara golongan-golongan yang kena pulau lah. Perlu dipulaukan. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala dan surah Al-Ahzab, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, buat tuduhan, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan dalam hadis Nabi sebut tidak akan masuk syurga. Tak masuk syurga tu seseorang yang menghambur-hamburkan fitnah. Na'udzubillah. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, seseorang yang melakukan perbuatan namimah, maka mereka dapat melakukan amalan dalam 1 jam untuk menyebarkan fitnah yang terus berlangsung selama sebulan. Itu kesan dia. Kan? Ada kesan dia. Ngumpat sekejap je. Kan? Tapi kekal. Al-Imam Yahya bin Aksam radhiyallahu anhu berkata, seseorang yang melakukan perbuatan namimah, maka dia lebih kejam daripada tukang sihir. Habis-habis mati je. Nah, ini hidup dalam keadaan terfitnah. Menderita sampai mati. Na'udzubillah. Ada seorang kisah Habib Umar. Saya rasa Ustaz Fahmi pernah cerita. Dia mengumpat Habib Umar. Kemudian Habib mengumpat tu, dia datang minta maaf. Kemudian Habib kata, kamu cuba balik. Datang balik, ambil bulu ayam tu. Kamu datang ke sini sambil kamu cabut-cabut bulu ayam tu kan. Kemudian dah sampai dekat Habib, saya dah cabut semua dah. Okey, sekarang kamu balik, kutip balik. Kan? Dia kutip dapat berapa-berapa je kan. Kemudian datang ke Habib, saya dapat berapa je. Daripada yang banyak tu dapat berapa je. Itulah keburukan daripada fitnah ni, namimah ni. Kan? Saya maafkan, tapi berita tu dah tersebar. Kita punya keinsafan tak dapat menutup keburukan namimah tu. Jadi jangan buat daripada awal. Alhamdulillah. Kemudian kizib. Tajuk ni ada bab yang seronok sikit. Kizib maksudnya berdusta, berbohong. Maksudnya sesuatu yang tak kena dengan realiti. Tu. Bohong tu. Realiti lain, cerita lain. Hukum kizib atau bohong ini adalah haram. Haram saja semua ni. Ini sebab tu batal pahala puasa. Dan termasuk dosa-dosa yang besar. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Nahl ayat 116. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa-apa yang disebut oleh lidah kalian secara dusta. Secara dusta. Dengan mengatakan ini halal dan ini haram. Hanya untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, maka tidaklah mereka beruntung. Rasulullah berfirman, bersabda, cukuplah tinggi darjat kebohongan seseorang jika dia menyebarkan seluruh apa yang dia dengarnya. Nak jadi pembohong ni senang je. Cerita semua apa yang kita dengar. Sebab tak semua cerita yang kita dengar tu betul. Tapi kita nak jadi pembohong, kita cerita semua yang kita dengar. Akan ada cerita bohong yang kita sampaikan. Jadi jangan cerita semua yang kita dengar pelajaran dia. Ada benda yang kita dengar, kita simpan. Ada benda yang kita dengar, kalau kita rasa patut sampaikan, tapis dulu betul tak, maka sampaikanlah. Bohong ni antara sebab ramai orang masuk neraka. Wal'ayazubillah. Nabi kata orang mukmin tak bohong. Mukmin tu maksud beriman. Beriman maksudnya percaya. Percaya tak bohong. Kalau dia bohong, maka jatuhlah kurang iman dia. Hukum berbohong adalah haram dan dilarang oleh syariat kecuali pada 3 masalah. Maka hukumnya adalah boleh. Yang pertama je lah, ni part yang kata seronok tu. Ucapan seorang suami kepada isterinya agar sang isteri meredainya.
Jadi suami boleh bohong isteri. Boleh bohong isteri. Sebab isteri pun selalu suka dengar yang bohong-bohong. Saya cantik ke dia cantik? Takkan nak cakap awak dah. Cakap dia lah. Tapi kalau cakap dia nanti kena marah pula. Awak lah cantik kan. Saya rajin tak kat rumah? Saya dah laksanakan tanggungjawab sebagai seorang isteri kan? Dah ada kan kat ujung kan? Takkan nak kata tak pula kan, kena marah pula. Nak cakap ya awak dah habis dah. Syurga lah insyaAllah. Jadi tujuan dia untuk meredai. Ini tujuan ni sahaja. Ucapan seorang suami kepada isteri yang maksudnya bohong tu hanya untuk meredai, buat isteri tu senang. Tapi dalam hal yang lain tak boleh. Berkaitan dengan harta isteri kan? Harta isteri tak boleh. Kemudian tanggungjawab hak suami tak boleh kan? Itu semua melibatkan hak-hak tak boleh. Tapi dalam hal menyenangkan, ini ulama kata menyenangkan hati. Isteri tu pun tahu suami dia bohong, tapi dia suka dengar. Tak apalah, bohonglah untuk itu. Meredai. Jadi rumah tangga ni ceritanya tentang saling menyenangkan. Kalau tak boleh secara fizikal, secara kerohanian lah. Kan? Kita harta tak banyak, janganlah harta tak banyak, hati pun miskin juga. Harta tak banyak, hati mesti kaya. Kemudian yang kedua, ucapan seseorang yang ingin mendamaikan perselisihan di antara dua orang. A dengan B bergaduh. A kata B, B kata A. Kemudian datang C, damaikan. Awak tahu tak, C cakap dekat A, bikin salam. Dia doakan awak ni selamat. Ya ke tak ni kan? Dia tu. Jadi C ni niat baik nak menyatukan. Dapat pahala ya. Ni. Dapat pahala. Dah lah boleh dapat pahala pula. Mendamaikan. Kemudian seseorang lelaki yang berbohong tak kala dalam peperangan dengan orang kafir. Ni orang Muslim lah. Ni orang kafir ni perang nak bunuh orang Islam. Kemudian ada orang Islam berbohong untuk selamatkan orang Islam yang lain. Maka diperbolehkan. Sama lelaki ni kafir ataupun Muslim lah. Okay. Kemudian hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Seluruh kebohongan akan ditulis dalam kitab amalan manusia. Semua bohong akan ditulis. Asasnya semua ucapan akan ditulis. Jadi kalau pernah berbohong, kena istighfar lah. Kecuali pada 3 perkara. Bohong yang dibolehkan tu, yang takkan ditulis tu. Seorang lelaki yang bohong kepada isterinya agar sang isteri meredainya. Seorang lelaki yang berbohong di antara 2 orang untuk mendamaikan keduanya. Seorang lelaki yang berbohong tak kala peperangan dengan orang kafir. Kemudian kesalahan yang menghapus dosa pahala. Yang keempat, melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Contohnya memandang perempuan ajnabiyah. Ini bagi lelaki, bukan mahramnya. Yang ini perempuan yang bukan mahramnya. Sama macam perempuan tengok lelaki. Dia ada perbahasan dia tu kan. Memandang direct ataupun memandang dengan tujuan, memandang tanpa tujuan atau memandang dengan tujuan, kan macam mana? Maka dapat menghapus pahala puasa sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, maka hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, kerana yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui terhadap apa yang diperbuat. Maka ayat ni ulama jadi dalil. Orang yang susah memelihara kemaluannya kerana tidak menjaga matanya. Jadi anak-anak yang meningkat remaja tu kadang-kadang cenderung kepada melakukan perkara-perkara yang tak elok tu kerana matanya biasa memandang keburukan. Jadi jaga mata dulu. Jaga mata dulu. Sebab tu kalau pergi mahat tahfiz ke mana ke, mata tu yang kena jaga. Untuk kuatkan hafalan. Jadi jangan bagi tengok yang bukan-bukan. Macam mana TV semua ada, handphone pula kan. Zaman ni. Na'udzubillah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, adapun zinanya mata adalah dengan melihat sesuatu, iaitu melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Lain halnya jika melihat kepada wanita yang diperbolehkan oleh syariat. Contohnya seorang lelaki melihat kepada wanita yang dilamarnya. Ni sunat lah. Setengah ulama kata wajib. Perempuan tu pakai purdah, hari nak bertunang tu mesti kena tengok. Kan? Entah tak ada hidung ke. Kena tengok. Saya dapat mata cantik tu okey lah tu. Tak boleh. Kan? Nanti menyesal lah. Jadi kena tengok dulu. Jadi tu boleh lah nak tengok wajah. Asalnya dalam mazhab
Ni pengarang kitab kita ni ambil pendapat yang ketat lah dalam pandangan mata lelaki pada perempuan ni. Kemudian demikian pula kepada seorang doktor yang melihat kepada seorang patientnya, penyakit pesakit lah. Sekadar tempatnya akan diubati. Ini maklum. Mana tempat yang sakit di situ je yang buka. Yang tempat tak sakit jangan buka pula. Walaupun doktor tu ni kalau confirm sakit kat situ je buka. Maka hukumnya adalah boleh. Setengah lagi kata melihat wajah penjual kan. Melihat wajah penjual pun diperbolehkan. Satu lagi guru melihat kepada wajah anak murid ketika kelas. Itu pun sekadarnya. Kemudian wanita juga diharamkan untuk memandang lelaki-lelaki ajnabi yang bukan mahramnya dengan pandangan yang menimbulkan fitnah. Tenung kan. Zaman TikTok sekarang. Zaman TikTok ni pun macam-macam juga. Kemudian dan katakanlah kepada wanita yang beriman, maka hendaklah mereka menahan pandangannya. Ini perintah. Perempuan ni kehidupannya, kecenderungannya adalah emosi, keinginan. Asal teringin je, pandang dan fikir. Itu kan. Itu kehidupan wanita tu begitu. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ni kata, tahan. Ada keinginan, tahan. Dulu. Maka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung. Kerudung ni tudung lah. Tudung ke dadanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Maksudnya tutup aurat, tutup kesempurnaan tutup aurat adalah tutup bentuk badan macam tu. Dan atau ayah mereka, atau ayah suami mereka mertua, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka anak tiri, atau saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, anak saudara lah, atau putera-putera saudara perempuan mereka, anak saudara bagi adik perempuan, atau wanita-wanita muslimah, atau budak yang mereka miliki. Budak ni maksudnya hamba. Atau budak lelaki yang tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap wanita. Budak-budak lelaki ni yang belum memayis, contoh. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, belum balik, belum memayis. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ini zaman jahiliah dulu pakai loceng kaki, gelang kaki, ada loceng. Dia bagi signal lah. Itu sebab dulu dia berdagang kan. Dia jual badan. Jadi dia bagi signal. Bila letak kaki tu dia tengah free lah tu. Tu. Jadi dalam ni perintah jangan letakkan kaki. Kalau zaman kita jangan tarik perhatian. Itulah jangan tarik. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai perempuan-perempuan yang beriman, supaya kamu sekalian beruntung. Ini bertaubat ni perintah apa ni? Bertaubat ni perintah jangan buat. Mungkin dia tak buat lagi. Tak buat macam mana nak taubat? Dia maksudnya jangan buat. Anak-anak lah kan, nak kena jaga anak-anak. Anak-anak yang susah ni. Anak saya balik cerita TikTok lah, apalah. Pening. Belajar, cikgu sebut pula tu. Cikgu pun sebut kan. Jadi macam mana? Jadi beratlah sikit tanggungjawabnya. Dah nak Facebook lah kan. Nak WhatsApp lah. Nak WhatsApp bisnes lah. Nak jual. Macam-macam. Pengaruh kawan-kawan pun ada. Ya Allah, selamat. Kemudian bintang kat situ. Melihat filem porno, baik daripada majalah, televisyen, video, internet maupun media sosial lainnya, adalah termasuk daripada tipu daya syaitan untuk menghancurkan kaum muslimin. Sebahagian mereka berdalil bahawa semua itu hanyalah gambar atau bukan hakikat. Namun bukanlah sangat jelas bahawa semua itu berpotensi merosakkan akhlak dan membangkitkan nafsu berahi. Dan disebabkan kerana itulah, ada setengah orang kata tak apalah, gambar je pun kan. Jadi Syekh ni nak tegaskan, disebabkan kerana itulah sering terjadi perzinaan antara adik dan kakak atau anak-anak dan bapa, na'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua daripada perbuatan hina tersebut. Jadi maksudnya, pandangan paling utama nak dijaga. Pandangan. Kemudian baru yang lain. Jadi dalam rumah tu kena ada yang
pandangannya elok-elok. Saya masuk rumah Syekh saya. Rumahnya tak banyak perhiasan. Tapi dia tulis Asma Husna, tampal kat semua dinding. Jadi kita tak pernah masuk rumah macam tu. Tampal sini. Dalam bilik semua ada Allah, 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 Allah tampal kat dinding. Jadi memang tak terfikir nak buat maksiat lah. Kan? Sebab rasa dipandang kan. Tapi nak ceritanya, memandang dengan nafsu lah di sini. Dalam ni dia kata tanpa nafsu pun tak boleh. Kan? Apatah lagi dengan nafsu. Tanpa nafsu pergi bazar Ramadan. nak beli makan. Habis puasa tu, pahala puasa tu kat situ. Itu dengan nafsu. Tanpa nafsu pun tak boleh. Jadi maksudnya di sini pengarang ni ambil jalan untuk kita yang paling selamat. Kalau boleh jangan pandang lah. Kan? Tapi kalau terpaksa pandang, hanya sekadar yang diperbolehkan. Kemudian yang kelima, kau apa dah? Okey, 10 minit. Bersumpah palsu. Bersumpah palsu ni kesalahan besar. Hal ni dapat menghapuskan pahala puasa. Contoh berdasarkan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang menukar janjinya dengan Allah dan bersumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan dapat bahagian pahala di akhirat. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengajak mereka berbicara dan tidak akan pula memandang kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab seksa yang pedih. Sumpah palsu. Demi Allah, kan? Wallahi wabillahi, kemudian cakap bohong. Jadi orang ni dia cuba menjual dunianya, menjual akhiratnya dengan dunia. Kenapa bersumpah tu? Sebab mungkin nak dapatkan kepercayaan orang, pangkat ke, menjual ke. Kalau dekat di sebelah negara Arab tu biasa sebut wallahi, barang ni bagus. Jadi apa tujuan tu? Supaya orang belilah barang tu. Dia jual dunia dia dengan akhirat. Jadi nak kaya dunia, hilang akhirat, na'udzubillah. Jadi jangan bersumpah. Jangan bersumpah. Apatah lagi sumpah palsu. Jangan bersumpah palsu. Kemudian berkata kotor. Kata kotor ni maksudnya bercakap perkara lucah atau bercakap perkara-perkara keji. Tu kotor. Bercakap kotor tu maksudnya itu. Hal ini dapat menghapuskan pahala puasa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan keji, maka Allah Ta'ala tidak akan membutuhkan, maksudnya memerlukan puasanya, iaitu tak kala dia meninggalkan makanannya dan minumnya. Dia puasa kononnya untuk Allah, tapi tak tinggalkan larangan tu. Jadi apa guna dia puasa? Dia sangka-sangka dia tengah buat baik, tapi buat. Contohnya dia mencarut, ataupun maki hamun orang. Itu termasuk perkataan kotor lah. Ataupun panggil gelaran kepada orang yang orang tak suka dengar. Ada pernah sahabat tu panggil Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal kan kulit hitam kan. Oi budak hitam. Pernah panggil macam tu kan. Sayyidina Bilal tegur dia. Nabi kata itu perkataan keji. Kan. Ataupun pernah ada sahabat kata perempuan tu macam ni. Rendah. Jadi Nabi kata tu perbuatan tu, kotornya perbuatan tu, kalau celup dalam laut jadi hitam terus. Maksudnya perbuatan mulut, ucapan-ucapan yang tak bagus lah. Jadi kena jaga. Kemudian perbuatan di atas wajib untuk ditinggalkan, dijauhi bagi setiap muslim dan muslimah, meskipun dalam keadaan berpuasa atau tidak berpuasa. Nak bagi tahunya, puasa ke tak puasa ke, jangan buat. Orang yang tergelincir buat perkara-perkara ni ketika berpuasa, kerana ketika tak puasa tak jaga. Kan? Masa tak puasa selamba je mengumpat, namimah ke apa benda, bila nak puasa susahlah nak tinggalkan. Macam kita nak khusyuk dalam solat. Solat kita 5 minit je. Macam mana kita nak khusyuk dalam tempoh 5 minit kalau berapa tolak 5 minit? 23 jam 55 minit. Boleh ke gitu? Tak khusyuk. Sebab tu ulama kata tips untuk khusyuk dalam solat, belajar khusyuk luar solat. Bawa tasbih pergi mana, tekan subhanallah. Tak peduli lah orang nak kata kita apa, buat tasbih ke apa ke. Kemudian kita belajar khusyuk luar solat supaya 5 minit dalam solat tu boleh khusyuk. Samalah Ramadan. Sebulan dengan 11 bulan kan beza tu. 30 hari dengan baki 200 lebih hari tu. Tak pernah tinggal maksiat, mengumpat apa semua, tiba-tiba Ramadan nak tinggal kan. Susah. Ceritanya susah. Bukan tak boleh, susah. Wallahualam. Kemudian muka surat 104, hal yang dapat menghapuskan pahala puasa dan juga membatalkan puasa. Di sini dikata perkara yang batalkan puasa. Ni puasa tak dapat, pahala puasa pun tak dapat. Tadi pahala tak ada, puasa ada.
Kan. Itu kata ulama, kalau Allah Ta'ala nak bagi ganjaran akhirat, Allah Ta'ala bagilah. Kalau tak, taklah. Yang ini dua-dua tak dapat. Akhirat pun memang tak ada. Yang pertamanya murtad, keluar daripada Islam. Seseorang yang keluar daripada Islam baik dengan niat atau perkataan atau perbuatan, maka terhapuslah seluruh pahala puasanya dan tidak sah puasanya. Wajib untuk dia qada kalau dia kembali kepada agama Islam. Dengan niat apa dalam hati dia. Allah Ta'ala ni bukan Tuhan pun. Cakap macam tu. Na'udzubillah. Dia cakap macam tu. Dengan niat memang cakap, maksudkan begitu. Atau dengan perkataan, cakap benda yang sama, hati niat yang sama. Atau dengan perbuatan, maksud yang sama, niat yang sama. Okey, murtad. Yang keduanya datangnya darah haid dan nifas dan melahirkan. Melahirkan dalam bahasa istilah kita selalu dengar wiladah lah. Wiladah. Darah haid, darah nifas dan wiladah. Melahirkan. Jika seseorang yang sedang berpuasa kedatangan darah haid atau nifas, maka puasanya menjadi batal dan wajib menqadanya. Kalau dia masuk fajar tu boleh puasa tengah hari period haid, maka buka puasa. Buka puasa. Wajib buka. Tuan saya ni beriman kepada Allah, saya nak tahan puasa juga. Ini syariat siapa ni? Tak boleh. Kalau buat dapat dosa tau. Kan. Janganlah kerana emosi kita nak ubah syariat, jangan. Lepas tu nifas. Maksudnya selagi belum lahir, selagi itu puasa. Dalam labor room ni nak puasa ke tak nak? Ini terpening lah ni. Sepatutnya puasa. Tapi tak mampu puasa. Kan? Tak mampu sebab dia risaukan kandungan. Boleh buka puasa. Boleh buka puasa. Tapi nanti qada lah. Bayar fidyah pula. Kan? Jadi boleh puasa tak kalau masa mengandung? Boleh. Tapi boleh buka. Sebab ada keperluan. Dan itu kita dah bahas awal-awal dulu kan. Kena ingat balik lah. Jadi kalau lahir, keluar baby, keluar darah, maka puasanya batal. Wajib qada. Ini dalil dia. Kemudian larangan untuk berpuasa bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Haram bagi perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas untuk menahan diri dari makan dan minum dengan niat puasa. Dia tak nak makan, tak nak minum sebab dia rasa dia puasa. Memang dia niat pun, tak boleh, hukumnya haram. Apabila hal tersebut bukan diniatkan untuk puasa, maka hukumnya boleh. Akan tetapi yang lebih utama adalah jika dia makan dan minum. Dia kata dia period tapi dia taklah puasa tapi tak nak makan. Tak nak makan, tak nak minum. Kenapa? Nak menjiwai bulan Ramadan. Boleh tak? Boleh, ni kata boleh. 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 Nak berlatih. Dia kan sunat kan? Orang period, sunat tahan makan dan minum. Sunat. Dapat pahala. Sebab menghormati bulan Ramadan. Tapi yang lebih utama di sini sebut, yang lebih utama adalah dia makan dan minum. Kerana sebahagian ulama berpendapat hal tersebut hukumnya wajib dia makan dan minum. Supaya dia boleh dia bezakan keadaan dia puasa dan dia tak puasa. Maksudnya kes ni daripada terbit fajar sampai dia terbenam matahari dia tak nak makan, tak nak minum. Puasa tak puasa, tapi menghormati bulan Ramadan. Ulama kata wajib juga makan. Wajib juga. Kalau tak nanti jadi kebiasaan. Macam itulah ulama kata wajib makan. Sunat boleh tak makan? Boleh, tapi wajib makan. Makanlah sikit. Suruh makan tak nak makan. Lain macam kan. Ada ke? Tak ada kot kan. Ada kot. Yang ketiga, gila. Meskipun sesaat. Gila. Panas kepala, gila kan. Bengong lah, pening. Jadi meskipun sesaat, maka dapat batalkan puasanya, berdosa dan wajib untuk qada. Hal ini jika disengaja gila. Kalau sengaja gila, puasa batal, hukum dosa, wajib qada. Seperti minum ubat yang membuat kesedarannya hilang. Ini kalau minum ubat ni asalnya nak buka puasa je, tapi kalau buka puasa sengaja tak best pula kan. Kita buat-buat gila lah. Minum ubat. Minum ubat hilang. Hukumnya batal puasa, dapat batal puasa, tapi dapat dosa pula. Wajib qada. Dan jika gilanya tanpa disengaja, maka batal puasanya. Namun tidak berdosa dan tak wajib qada. Batal puasa tak sengaja contohnya macam macam apa ada ke gila tak sengaja? Mungkin dia sakit lah kot kan. Dia ada penyakit gila. Ada penyakit gila. Sawan tu dalam kategori mabuk pingsan boleh ke? Dah hilang akal lah.
gila lah tu, maksud gila lah. Itu tak datang sawan, tak sengaja lah kan. Tak sengaja dimaafkan lah. Sama macam mabuk kat sini. Saya dengar itu mabuk tak sengaja. Mabuk yang sengaja, selain daripada minum arak, contohnya dia tahu dia mabuk naik kereta, mabuk kenderaan mabuk. Memang naik kereta tu untuk mabuk. Dia tak nak minum arak, tapi dia nak buka puasa dengan cara mabuk tu. Dia naik kereta, kemudian dia mabuk, dia muntah. Jadi mabuk dia tu sengaja. Faham tak cakap? Situasi dia tu. Sepatutnya tak perlu pun jalan jauh, tapi dia nak mabuk. Sebab dia nak buka puasa. Itu termasuk dalam sengaja. Tak perlu naik kereta lama-lama sampai mabuk, tapi dia nak buat. Lainlah kalau dia travel, memang travel musafir. Musafir ni dalam kenderaan tu termabuk. Langgur banyak kat Borgol termabuk. Jadi itu dimaafkan. Kan? Tapi puasanya batal lah. Wallahu alam, nanti kita bahas baliklah ini nombor 4 tu. Kita bahas nombor 4 tu minggu depan insya-Allah. Naqifuna walhamdulillah. Ada soalan? Tak ada soalan aku kan. Buku ni susah nak ada soalan sebab dia bahas habis. Kalau tanya tu maksudnya tak dengar. Taklah. Wallahu alam. Kat sini pun tak ada soalan, jadi kita tangguh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.